Cerita bab laluan ni sebenarnya saya nampak Cik Rais dia ada bring sebab saya tahu dia tengah buat pasal kemahiran SKM tu kan. Mungkin Cik Rais boleh share sikit apa yang tengah BPK dan kementerian tengah buat untuk laluan-laluan pelajar Kepulauan Khas ni. Betul cakap Cikgu Fazli tu tadi. Sebenarnya kita ni sebenarnya kekangan kita adalah bila orang kata pemikiran ibu bapa tu susah kita nak pecahkan, di mana mereka masih lagi beranggapan macam anak-anak murid-murid PK khas ni, anak-anak mereka yang istimewa ni, orang kata kurang masa depan, kurang peluang pekerjaan. Macam mana dia orang nak survive kehidupan dia orang. Bercerita mengenai laluan selepas sekolah ni, sebenarnya bila kita sebagai guru PK khas ni, kita kena orang kata ambil tahu perkembangan dalam pendidikan semasa lah. Contohnya sekarang kan, saya kalau cikgu di sekolah rendah, cikgu mesti ada connection dengan cikgu sekolah menengah, di mana bagaimana cikgu nak teruskan kemahiran yang ada ni untuk ke sekolah menengah, di mana di sekolah rendah mereka hanya belajar kemahiran asas dalam kehidupan seperti ada masakan, kemahiran orang kata pertanian, perkebunan. Bila ke sekolah menengah, mereka telah ditawarkan dengan kemahiran yang lebih kepada SKM ataupun orang kata kerjaya, di mana bila di sekolah menengah kita akan memperkenalkan mata pelajaran SSMPK, di mana dalam tu dia ada satu koefisien rendah dan juga koefisien sederhana. Untuk nak cerita lebih detail koefisien rendah sederhana ni, saya rasa 2 jam habis ni, tapi saya ceritakan secara ringkas, di mana bila murid-murid di sekolah menengah, mereka akan ditawarkan orang kata mata pelajaran yang di bawah SKM, iaitu sijil kemahiran Malaysia, di mana kita menggunakan NOS ataupun WIM yang dibekalkan oleh Jabatan Kemahiran Malaysia, JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, iaitu JPK. Lepas tu guru-guru akan mengajar subjek-subjek kemahiran yang dipilih berdasarkan minat dan juga lokaliti. Saya cerita kat sini biasanya kalau kita cakap pasal kemahiran ni, cikgu dia lebih suka pilih minat dia je. Dia suka minat memasak kan, dia buat masak je sampai budak tu dah tak minat. Itu menyebabkan murid tu tak nak pergi sekolah, sebab asyik masak je. Sebab minat masak je murid. Saya minat makan, masak tu saya kurang sikit makan. Saya pun lebih kurang lah, walaupun saya jaga kemahiran ni, makan lebih minat lah daripada nak belajar tu, tapi tak adalah. Di sekolah menengah ni kita menawarkan 10 kemahiran yang di bawah SKM. Nanti saya akan ceritakan di lain episod lah apa 10 mata pelajaran tersebut. Tetapi mungkin boleh cerita orang kata ringkas ringkaskan. Benda tu menarik. Biasanya lokaliti yang terdapat di situ bagaimana? Contoh macam murid yang kebanyakannya orang kata lebih terhad, peralatan lebih ni, mereka lebih suka untuk refleksologi. Kalau dulu refleksologi ni adalah kemahiran bagi orang-orang buta, orang suka berurut kaki. Sekarang ni kemahiran refleksologi ni lebih meluas, di mana bila saya buat survey dan bila saya buat meeting dengan beberapa program di PPKI di Malaysia ni, refleksologi lebih berkembang, di mana refleksologi tidak memerlukan peralatan-peralatan yang begitu canggih untuk melakukannya. Dan murid-murid ni boleh juga ditawarkan SKM sehingga tahap 3. Jadi untuk guru-guru di sekolah rendah macam Cikgu Faz, kena berkolaborasi dengan cikgu di sekolah menengah bagaimana untuk disalurkan murid-murid ini bila mereka di peringkat seterusnya. Continuity lah maksudnya, kesinambungan tu. Betul. So maksudnya persoalan ataupun sentimen-sentimen yang orang kata kalau anak dia ni MBK ataupun anak dia masuk ke dalam PPKI, gelaplah masa depan apa semua tu, ada satu sentimen yang falasi yang orang kata yang boleh kita ketepikan. Maksudnya bukanlah benda ini tidak diambil kisah oleh kementerian. Maksudnya kementerian memang dah fikir dah. Jangan risau, kementerian dah fikir. Cikgu Jai, saya tambah sedikit lagi ya. Berkaitan dengan bagaimana cara kita nak mengujuk ibu bapa ni, Cikgu Faz, sebenarnya selain daripada peranan kita sendiri, kita sebenarnya ada peranan 3 PK
Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Kalau kita tak mampu nak handle benda tu, kita boleh minta pertolongan mereka untuk mereka orang kata bagi nasihat, bagi penerangan kepada ibu bapa bagaimana mereka nak menerima ataupun salurkan anak mereka ni pada jadual yang betul. Jadi kita ingat Apa nama pusat tadi? 3PK. 3PK tu kat mana? Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Okey, dulu 3PK hanya terdapat di pusat-pusat saja. Sekarang ni 3PK telah berada di mana-mana jabatan saja. Jabatan Pendidikan. Betul. Okey. 3PK. Okey. Okey, Saya- jadi dalam 3PK ni dia ada fisioterapi, dia ada psikologi, dia ada macam-macam. Jadi kalau kita sebagai guru tak mampu nak handle ibu bapa ni untuk menerima anak mereka ni, jadi kita berhubunglah dengan 3PK tersebut. Okey. Alright. Betul lah. Cuma saya nak tambah juga ya Cikgu Jai. Okey, Yang sila. peranan Kita 3PK sembang tu ni. memang